anda. Dana AP anda. One is winning lah. Tanya AP anda. Dana AP anda. Ya, kalau anda punya sebarang soalan untuk diajukan kepada Profesor Mahathir Faishal Ibrahim, boleh hubungi kita di talian 6691142. Benar sekali, dan kita menyentuh tentang konsesi, tambang konsesi. Sejak pada 6 April 2014, tambang telah meningkat sebanyak 3.2%, iaitu antara 4 hingga 20 sen untuk setiap perjalanan, ya Prof. Dan kemungkinan ini juga menjadi beban bagi setengah masyarakat yang menggunakan perkhidmatan bas dan kereta api setiap hari. Jadi apa agaknya antara skim-skim konsesi yang boleh membantu pengguna perkhidmatan awam seperti bas dan kereta api ini untuk meringankan kos perbelanjaan pengangkutan awam? Majlis Pengangkutan Awam iaitu PTC telah cuba mencapai keseimbangan antara kemampuan awam dan juga peningkatan tahap kos operasi yang berkaitan dengan pengangkutan yang selamat dan dipercayai. Tapi yang penting bagaimana kita boleh menjalankan atau membentuk satu sistem yang mantap yang boleh bertahan tahun demi tahun. Kita tidak mahukan memberikan satu sistem di mana tahun ini boleh dilakarkan tapi pada tahun depan ia agak susah untuk dilakarkan ataupun diteruskan. Ya. Jadi semakan telah dijalankan bagi mempertingkatkan skim pas-pas konsesi bulanan. Saya ingin berkongsi dengan pendengar bahawa kami memikirkan isu ini dengan mendalam di mana kami melihat kemampuan pengguna-pengguna pengangkutan awam sebagai satu isu yang penting dalam kehidupan warga Singapura. Jadi sejak 6 April yang lalu, skim-skim konsesi bulanan telah dipertingkatkan untuk membantu golongan masyarakat yang berbeza. Ini termasuk kanak-kanak kecil, pelajar-pelajar dari pelbagai tingkatan, orang dewasa yang bekerja, pekerja bergaji rendah, warga emas dan juga mereka yang kurang upaya. Jadi pemerintah juga akan membelanjakan $50 juta untuk membantu membayar kos untuk dua kumpulan, iaitu pekerja bergaji rendah yang berpendapatan sehingga $1,900 sebulan dan orang kurang upaya. Yang akan datang iaitu pada 6 Julai, 2 hari selepas ini, di mana konsesi pengangkutan daya kerja sebanyak 15% dari tambang dewasa bagi penerima WIS yang berumur 60 tahun ke bawah akan dianjurkan, dan juga ada lagi satu konsesi untuk orang kurang upaya sebanyak 25% dari tambang dewasa. Selanjutnya, pemerintah juga akan membelanjakan 7.5 juta dari Public Transport Fund untuk membiayai 250,000 voucher pengangkutan awam. Ini akan diberi kepada mereka yang memerlukan, dan tahun ini proses permohonan ini lebih menarik di mana ia dibuka sepanjang tahun, bukan seperti pada tahun yang lalu di mana ia tutup pada 1 bulan, selepas 1 bulan ia akan tutup. Jadi pada tahun ini ia akan dibuka sepanjang tahun. Jadi apabila sesiapa memerlukan pertolongan boleh mendapatkan voucher-voucher ini. Itu antara konsesi yang boleh dimanfaatkan oleh para pengguna pengangkutan awam ini, ya. Dan awal tadi Prof ada menyentuh tentang golongan kurang upaya, dan kami tertarik dengan semakin banyak bas mesra kerusi roda kan yang akan diperkenalkan dan terus dibawa masuk ke Singapura secara bertahap-tahap. Jadi mungkin Prof boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi apa antara ciri-ciri baru yang bakal diperkenalkan untuk membantu golongan kurang upaya ini, ya, selain mereka yang cacat penglihatan dan juga cacat pendengaran. Bagaimana? Kami prihatin tentang golongan ini, dan kalau kita lihat bukan saja dari segi konsesi telah diluaskan, tapi infrastruktur yang sedia ada dari segi bas-bas yang boleh menampung keperluan
mereka yang kurang upaya, dan juga stesen bas dan tempat-tempat laluan yang mereka harus lalu akan dimudahkan. Dan proses ini akan dipercepatkan kerana kami mahu membina suatu sistem pengangkutan yang inklusif kepada semua warga kita. Baiklah, kita akan ke bahagian terakhir ya. Sebentar lagi bagi perbincangan kita mengenai sistem pengangkutan awam Singapura yang baik, adakah ia memadai dan memuaskan, dan mengundang anda. Saya lihat tadi ada yang cuba menghubungi 66911942, boleh hubungi kami sekarang juga.